Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dalu ala khairin kafa'ilihi. وقال أيضا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi, Barisan Imam, Barisan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ini sebagai hamba Allah taala, selayaknya kita yang merasa kita ni hamba bersyukurlah kepada Allah. Sehingga kan Allah Ta'ala sendiri bagi tahu dalam Quran, wa qalilum min ibadi asy-syakur, min ibadi asy-syakur. Sedikit sekali daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa Allah Ta'ala bagi tahu begitu dalam Quran? Supaya nak bagi tahu, supaya nakkan kita ni sebagai hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi Allah, yang di bawah naungan Allah Ta'ala ini, kena rasa bahawasanya setiap nikmat, setiap apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita ini adalah hanya pinjaman, pinjaman buat sementara. Dan bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala boleh ambil semula. Maka kita bersyukurlah sebagai hamba Allah, dan bersyukur itulah tanda kita menghargai nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita selama ini, terutamanya nikmat mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat Islam, nikmat iman. Hadirin hadirat dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dan lagi dalam membicarakan tentang kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu kisah-kisah sahabat Nabi yang kita bacakan, yang kita ceritakan, yang kita ambil ibrah daripada mereka. Mudah-mudahan seperti mana sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Dengan kita dengar lagi dan lagi kisah sahabat ini, kita merasa cinta, lebih bertambah cinta kita kepada Allah, bertambah cinta kita kepada Nabi SAW, bertambah cinta kita kepada sahabat Nabi SAW, kepada orang-orang soleh. Nabi kata apa? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Satu perkara bila kita ulang, dia akan mantap. Idza takarrara taqarrara. Bila kita ulang-ulang, dia akan jadi tetap, mantap. Satu orang dia cakap hari-hari tentang bisnes dia, lama-lama dia mahir, pakar dalam bisnes. Satu orang hari-hari dia cakap tentang apa sahaja kelebihan ataupun kemahiran dia akan mahir. Sehingga kan orang jual di tepi jalan kan, petai satu ikat RM2 satu. Ulama kata kalau hari-hari dia cakap, kalaulah takut-takut kalau dia tak selitkan dengan keimanan dalam percakapan dia, akhir kalam dia takut itu yang dia ucap. Kan petai dua tu. Allah, semoga Allah Ta'ala pelihara kita lah. Jadi kita cerita-ceritalah tentang perkara iman, cerita-ceritalah tentang kebesaran Allah, cerita-ceritalah tentang kisah-kisah orang soleh. Mudah-mudahan pengakhiran kita pengakhiran yang baik seperti mana orang-orang soleh yang kita selalu ceritakan, insya-Allah.
Hadirin hadirat dirahmati Allah, sebelum ni kita ceritakan tentang kisah Barra bin Malik Al-Ansari. Sebelum ni siapa ya? Abu Ayyub Al-Ansari. Sebelum tu Barra bin Malik Abu Ayyub Al-Ansari, Barra bin Malik Al-Ansari. Dan pada kali ini kita nak ceritakan satu orang sahabat Nabi SAW yang juga tidak asing lagi. Yang cerita dia berjumpa dengan pembesar-pembesar suatu kaum pada ketika itu, iaitu sahabat yang bernama Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Hadirin hadirat dirahmati Allah, siapakah beliau ini? Umar bin Khattab pernah mengatakan, haqqun ala kulli muslimin ay yuqabbila ra'sa Abdillah bin Huzafata wa ana abda'u bidzalik. Umar bin Khattab pernah bagi tahu, menjadi berhak ke atas setiap orang Islam yang ada di hadapan aku ini mencium kepalanya Abdullah bin Huzafah, dan aku adalah orang yang memulakan perkara demikian. Jadi ada cerita dia. Sebab tu dia dimuliakan, dimuliakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Huzafah ni. Hadirin hadirat dirahmati Allah, siapakah beliau? Batula qissatina hadhi rajul min as-sahabatin yud'a Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Satu orang pahlawan yang kita nak ceritakan pada malam ni adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Kalau ikutkan dalam sejarah, cerita beliau ini begitu tersebar luas, kita kata bahasa kita viral lah dalam sejarah, kerana dia ini diperintahkan untuk berjumpa dengan siapa? Dengan pembesar-pembesar kerajaan empire yang besar pada ketika itu, kerajaan Rom dan Parsi. Kerajaan Rom dan Parsi, kita kata kerajaan yang kita kata gah, ada nama pada ketika itu, pada zaman Nabi SAW. Jadi dalam kisah ini pengarang memberitahu, lakinnal Islam al-azima ataha li Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ayyalqa sayyidid dunya fi zamanihi, sayyidid dunya. Dua orang Islam yang agung ini telah memberi peluang kepada Abdullah bin Huzafah, sahabat ini, supaya berjumpa dengan dua orang raja yang kita kata terkenal di zaman dia, iaitu Kisra, raja kepada Farsi, dan Kaisar, raja kepada Rom. Kaisar Hercules, kita yang bisa tengok cerita Hercules tu, itu gelaran bagi raja di negara Kaisar. Jadi di sisi wa antakuna lahu ma'a kulli minhuma qissatun, pada kedua-dua raja ini ada kisah bagi diri Abdullah bin Huzafah, yang mana memang sejarah dah letak dah cerita itu dalam kitab, dah termaktub dalam sejarah Islam. Hadirin hadirat rahmati Allah, amma qissatuhu ma'a Kisra, kita nak dengar macam mana kisah dia ketika mana diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Raja Kisra, Malik Furs. Kisra ni raja kepada Parsi, kerajaan Parsi pada ketika itu, kerajaan belah utara, Kaisar kerajaan belah barat. Lepas tu di bawah tu tanah Arab. Mereka ni dia orang ni, kerajaan mereka ni ada satu sifat, empire yang besar ni, dua kerajaan yang besar ni, memang mereka ni sehinggakan ketika belum datang dakwahnya Nabi, belum Nabi berdakwah di serata Arab, di negeri di Mekah, pada ketika itu mereka, empire mereka dah ada, Rom dan Parsi. Dalam sejarah mengatakan mereka tak nak menakluk siapa? Kota Mekah ni. Dalam sejarah mengatakan kenapa? Pada ketika itu kota Mekah tu dihuni oleh orang-orang jahiliyah, kan, kita biasa dengar orang jahiliyah, yang mana orang jahiliyah nama pun jahiliyah, kaum jahiliyah, orang yang dikatakan orang yang tak reti.
bertawaf di keliling Kaabah dalam keadaan tidak berpakaian pada ketika itu. Itu sebelum datangnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang orang lelaki, malam orang perempuan bertawaf di dalam Kaabah tu sendiri ada 365 berhala nak hujan ni jumpa berhala ni, nak anak ni berhala anak ada. Kan, kalau bergaduh di antara mereka sehingga 7 keturunan. Satu riwayat ada kisah unta minum pada peri telaga satu kabilah yang lain, bergaduh di antara 2 kabilah sebab unta terminum je pada telaga itu sehingga 7 keturunan. Dahsyat tak dahsyat akhlak mereka. Memperjudikan wanita yang hamil, boleh main-main teka lelaki ke perempuan, lepas tu potong terus. Memperjudikan wanita, macam-macam lah kita kata teruk. Buruk lah akhlak mereka ni kan. Tapi sehingga kan empire yang besar pada ketika itu, kerajaan Rom dan Parsi bukan tak sanggup, bukan tak sanggup nak takluk. Takut kerosakan yang ada pada kaum jahiliah itu meresap pada empire mereka. Antara sebabnya mereka tak nak takluk. Padahal boleh je kan, dia orang ada kuasa banyak, ada tentera yang banyak, tapi tak nak sebab buruk sangat kelakuan orang-orang jahiliah pada ketika itu. Ketika datangnya Nabi SAW dengan risalah, Nabi telah sebarkan dakwah dan akhirnya Islam telah tersebar. Maka Nabi dengan penuh kerisauan telah berfikir macam mana orang-orang Rom dan Parsi juga dapat Islam, dapat agama, sampai pada mereka seruan agama. Itu sebab dalam hukum fiqah ada beberapa orang yang dimaafkan. Ada beberapa orang yang dimaafkan dalam agama. Orang antaranya orang yang tak dapat berita tentang agama, contoh duduk lautan, tak tahulah, teruk sangat kan, hujung sangat, kan, tak dapat seruan agama, maksudnya tak dapat berita tentang amalan agama, tak tahu. Jadi orang ni kalau mati dimaafkan. Maksudnya ada, wallahu alam, kita kata Allah Maha Rahim kan, sebab kan tak ada seruan sampai kepada dia. Tapi kalau kita kata zaman sekarang ni tak adalah, orang asli pun pakai istro. Kalau begini, kawan saya bagi sumbangan di tempat orang asli tu, dia kata orang asli pun rumah macam nak roboh pakai istro. Jadi boleh nak tengok Al-Kuliah, boleh nak tengok kan kalau yang dapat seru. Dan kadang-kadang ada inisiatif daripada Jabatan Agama. Baru ni dekat taman saya tu ada satu orang Ustaz Atan nama dia. Dia memang bahagian orang asli. Jadi dakwah perlu disampaikan sampai ke sana. Dan banyak juga jemaah-jemaah dakwah telah sampai ke kampung-kampung orang asli kan. Jadi tak ada masalah sampai sana. Jadi adalah sebab untuk sampai agama kepada dia. Begitulah fikirnya, risaunya Nabi SAW, sehingga kan pada satu hari Nabi telah, kerisauan tadi menyebabkan Nabi telah mengumpulkan sahabat-sahabat dia. Kerisauan Nabi apa? Bagaimana supaya ayyab'atha ta'ifatan min ashabihi bikutubi ila mulukil a'ajimi yad'uhum fiha ila Islam. Nabi nak utuskan beberapa orang daripada sahabatnya untuk menghantarkan surat kepada raja-raja A'ajim, kepada raja-raja bukan Arab. Rom dan Parsi ini bukan Arab, Ajam kan, bukan Arab, supaya mengajak mereka kepada Islam. Pada satu hari Nabi SAW kumpulkan sahabat-sahabat, kumpul sahabat-sahabat, yang mana pada ketika itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi telah bagi tahu kepada sahabat, amma ba'du, Nabi khutbah pada ketika itu, fa inni uridu an ab'atha ba'dakum ila mulukil a'ajim fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat banu Israil ala Isa bin Maryam. Amma ba'd, kata Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku ni ingin nak utuskan sebahagian daripada kalian, wahai sahabatku, ke negeri-negeri, negara-negara bukan Arab, untuk sampaikan dakwah Islam ni. Maka janganlah kamu tidak sependapat ataupun tak taat kepadaku seperti mana Banu Israel yang tidak taat kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi kata, Nabi bagi tahu kepada sahabat supaya belajar taat. Bukan mereka tak tahu, sahabat-sahabat pun tahu negara-negara nak diutuskan tu negara yang jauh, yang memang dia orang tak tahu keadaan asal usul negara tadi macam mana,
adat dia, keadaan dia. Bahasa-bahasa pun yajhaluna lughatatil kalbilad, tak tahu macam mana bahasa mereka. Sahabat tahu benda tu. Sehingga kan ulama bagi tahu innaha rihlatun khatiratun adz-dzahibu fiha mafqudun wal aidu minha mauludun. Perjalanan yang Nabi nak bagi tahu pada sahabat ni perjalanan yang bahaya, kan. Kalaulah orang yang pergi tadi mungkin akan hilang tak balik. Dan orang yang balik tu macam orang yang baru dilahirkan. Seolah-olah gitu. Kan. Perjalanan tadi tu Nabi nak hantar sahabat tu dalam keadaan susah, bahaya. Tapi apa kata sahabat Nabi? Orang yang beriman dengan Nabi, yang taat. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kata sahabat. Nabi, sahabat kata apa? Nahnu ya Rasulullah nu'addi anka ma turidu fab'ath haitsu syi'ta. Kami taat Rasulullah, hantarlah kami mana kamu nak hantar. Tengok ni sahabat. Sebab ulama kata sahabat Nabi ni kalau dah pergi masjid, tempat Nabi bermusyawarah, tempat Nabi bermuzakarah, tempat Nabi sampaikan dakwah dia di masjid. Jadi sahabat-sahabat ni ulama kata, sahabat kalau dah pergi masjid tak tahu bila balik. Tak tahu bila balik. Sebab apa? Terus ajak pergi berdakwah terus. Macam ni contohnya. Sebab kalau tanya anak sahabat, ayah pergi mana? Pergi masjid. Bila balik? Tak tahu balik. Kalau pergi pasar, ayah bila balik? Kejap lagi ayah balik. Ayah keperluan sekejap. Beza kita sekarang. Ayah pergi mana? Pergi masjid. Kejap lagi 10 minit dia solat tu, kerana sembahyang sunat pun tak sembahyang, balik. Kalau pergi pasar, tu tak tahu bila balik. Kadang pukul 10 pagi baru balik kalau pagi saat subuh. Tu beza kita dengan sahabat, tuan-tuan. Allahu akbar. Allah. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, sahabat taat, tak tahu bila nak balik. Sehingga kan dalam di antara mereka tu Nabi telah pilih 6 orang, termasuklah Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, yang mana dia telah dipilih oleh Nabi SAW untuk menghantar risalah surat kepada Raja Kisra, Raja Farsi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, bersiap sedialah Abdullah bin Huzaifah, jahaza Abdullah rahilah, perbekalan dia, tunggangan dia. Dia pun terus ucapkan selamat tinggal kepada isterinya dan anaknya. Dan mulalah dia perjalanannya sehinggalah dia sampai di negara Parsi tadi, di kerajaan Farsi tadi. Pergi itu bukan bersama orang lain, seorang-seorang. Wahidan faridan laisa ma'ahu illallah. Seorang-seorang, tidak ada bersamanya melainkan Allah saja. Ini sahabat Nabi. Kekuatan iman dia, taat dia, masya-Allah. Kalau kita nak ada teman kan, boleh berbual tengah jalan. Dia sahabat tak, seorang-seorang yang pergi. Sehingga dia sampai di negara Farsi tadi. Maka dia pun minta izin bidukhuli ala malikiha, sampai di istana kerajaan Parsi tadi. Dia pun minta izin dengan penjaga yang menjaga pintu kerajaan tadi, istana tadi, untuk masuk. Wa akhtar al-hasiyata bir risalati allati yahmiluha, dan begitu ni ada surat penting ni daripada nabiku, kata dia, daripada tuanku, nak bagi kepada raja kamu. Jadi bila pengawal dia tadi bagi tahu pada Raja Kisra, Raja Kisra pun perintahkan fazuyina bi iwanihi, istana itu dihiaskan. Wada'u zama'a Faris, dan dia panggil menteri-menteri kerajaan Persia tadi tu untuk hadir duduk tengok apa yang nak disampaikan oleh utusan Nabi SAW. Jadi mereka dah kenal lah orang Arab, daripada dulu lagi orang tahu orang Arab ni. Jadi inilah baru Nabi SAW nak hantar delegasi untuk berdakwah kepada kerajaan mereka. Kemudian dia pun izinkan, Raja Kisra pun izinkan untuk masuk. Masuklah Abdullah bin Huzaifah. Jadi masuklah Abdullah bin Huzaifah, berjumpa dengan Sayyidi Faris, yakni raja dia. Masuk tu dalam keadaan mustamilan syamlatahu raqiqah, yang dipakai jubah yang masya-Allah usang, ialah berdebu daripada perjalanan. Murtadian aba'atahu safiqah. Lepas tu ulama kata kat sini pakaiannya ghalizah, maksudnya tebal, pakaian kasar, seperti mana pakaian kebiasaan orang-orang Arab. Akan tetapi kana ali al-hamah mashdud al-qamah, yakni
Tapi jisim dia, jasad dia satu orang yang berani. Abdullah bin Huzaifah ni dengan kepala yang tegak, badan yang tegap. Tak kisah, tak hira pun kerajaan dia yang mewah apa semua tu. Masuk wa tatawaqqadu fi fuadihi kibriya'il iman, sehingga kan dalam hatinya ada keagungan iman, kebesaran izzatul Islam, kebesaran Islam. Dia bawa kegerunan tu. Kan? Tak takut pun dia, sahabat Nabi SAW. Hadirin hadirat dirahmati Allah, ketika mana Kisra lihat, jadi Kisra pun suruh satu orang daripada orang dia untuk ambilkan surat tu daripada tangan Abdullah bin Huzaifah. Tapi Abdullah bin Huzaifah terus kata, la innama amarani Rasulullah SAW an adfa'ahu laka yadan biyadin wa ana la ukhalifu amran li Rasulillah. Tak boleh. Apa pula kena ada orang pula ambil? Aku sendiri nak bagi raja kamu. Berani betul. Abdullah bin Huzaifah ni berani. Aku sendiri akan bagi. Rasulullah perintahkan aku bagi direct, langsung, yadan biyadin, tangan dengan tangan. Aku takkan menentang, takkan mukhalif, takkan bercanggah dengan apa yang perintah Rasulullah SAW. Bila Kisra tengok, gedebe budak ni, sahabat ni. Kisra kata apa? Utrukuhu yadunu minni. Tak apa, panggil, biarkan dia, biar dia dekat pada aku. Maka bila sahabat dia dekat pada Kisra, sehinggalah Abdullah bin Huzaifah ni beri surat tadi pada Raja Kisra. Kemudian Raja Kisra pun panggil penterjemah dia. Setiap kerajaan mesti ada penterjemah yang boleh berbahasa Arab. Sebenarnya empire kerajaan Kisra ni luas. Sehingga kan ada beberapa bahagian negeri Arab yang menjadi jajahan Raja Kisra dan Raja Kaisar ni. Maka dia pun bagi tahu pada penterjemah, dia bacakan apa yang dibacakan, apa yang diutuskan oleh Nabi, oleh ni utusan dia ni. Maka dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, surat tu. Min Muhammadir Rasulillah ila Kisra azimi Farisa salamun ala man ittaba'al huda. Sampai situ dia baca. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, daripada Muhammad utusan Allah kepada Kisra yang mulia, Raja Persia, Raja Farsi. Sejahteralah ke atas orang yang mengikut petunjuk. Jadi ketika mana dengarnya Raja Kisra tadi, dia dengar je tadi penterjemah dia bacakan tadi. Ishta'alat narul ghadab fi sadrihi. Terus api kemarahan tu membara-bara dalam hati dia. Fahmarra wajhu, merah muka dia. Kenapa? Li'anna ar-rasul alaihi salam bada'a bi nafsi. Sebab dia satu je, ego. Sebab dia tengok surat Nabi tadi yang dia dengar dimulakan dengan nama Nabi. Tak mulakan dengan nama dia. Kau ajak betul dia. Contohlah kan. Dia datang jumpa aku, dia mulakan dengan nama dia. Patut mulakan nama aku, muliakan aku. Dia ego dia kan. Apa dia buat? Fajadzabar risalah, dia terus hampas surat tadi. Wa ja'ala yumazziquha, dia terus koyak-koyakkan surat tadi. Dan dia menjerit, dan dia berteriak, wa yasihu ayaktubu li bihadza wa huwa 'abdi. Adakah dia tuliskan seperti ini sedangkan dia tu hamba aku? Dia kata Nabi tu hamba dia. Kemudian Abdullah bin Huzaifah diperintahkan supaya keluar daripada tempat tu. Dikeluarkan, pengawal pun bawa dia keluar. Maka Abdullah bin Huzaifah pun keluarlah, dah dihalau. Wa huwa la yadri ma yaf'alu, dia tak tahu apalah yang Allah Taala akan buat pada dia. Ayaqutul am yatruk, maksudnya apakah yang akan dibuat oleh Raja Kisra tadi, sama ada nak bunuh dia ataupun tinggalkan dia dalam keadaan selamat. Akan tapi lah hati dia bagi tahu apa? Wallahi ma ubali, aku tak kisah. Ayy halin akunu ba'da an addaitu kitab Rasulillah. Apa yang dia nak buat sukati tak apa. Kata dia, yang penting aku dah tunaikan apa yang Nabi SAW perintahkan. Tengok ni sahabat, tenang dia sebab dapat tunaikan perintah ataupun suruhan Nabi SAW. Tenang, tak kisah dia. Maksudnya apa yang berlaku serah pada Allah. Tu memang tawakal. Tawakal. Baca tawakal ni Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna kama law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la yarzuqukum kama yarzuqut tayr." Kalau kamu ni bertawakal kepada Allah seperti sebenar-benar tawakal, maka Allah akan rezeki, Allah akan beri pada kamu ni rezeki macam mana rezekinya burung. Pergi pagi lah dalam perut kosong, balik dalam keadaan perut penuh. Kata Nabi SAW, orang tawakal ni cukup dia bagi dia ialah Allah. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
tatkala diamlah Kisra daripada kemarahan dia, maksudnya dah bereda kemarahan dia, dia pun panggil supaya Abdullah bin Huzaifah ni masuk. Rupa-rupanya Abdullah bin Huzaifah ni dah pergi dah, balik. Terus pulang ke negeri Arab. Terus pulang berjumpa Nabi SAW. Falam yaqifu lahu ala athar, tak jumpa pengawal dia cari. Kan, rupanya dia dah balik ke negeri Arab. Dan bila dia jumpa, tatkala dia telah pulang ke negeri, berjumpa Nabi SAW, dia mengkhabarkan, melaporkan apa yang telah dibuat oleh Raja Kisra, dan apa yang telah dibuatlah, dikoyakkan surat Nabi. Maka tatkala Nabi dengar perkara tadi, terus Nabi kata mazzaqallahu mulkah, semoga Allah memporak-porandakan kerajaannya. Mungkin Nabi rasa berat kan, Nabi doa, Nabi cakap apa? Semoga Allah Taala memporak-porandakan kerajaannya, kerana dia telah koyakkan. Dia tak baca habis lagi, maksudnya seruan Nabi tu tak baca lagi, baru baca nama Nabi. Disebabkan ego dia, Nabi terpaksa kata mazzaqallahu mulkah, semoga Allah Taala memporak-porandakan kerajaannya. Hadirin dirahmati Allah, setelah tu Raja Kisra pun telah tulis surat kepada Bazan. Bazan ni siapa? Satu orang penolong dia ataupun delegasi dia, maksudnya gubernur, kita kata duta kerajaan Kisra yang berada di Yaman. Di Yaman negeri, maksudnya empire dia sampai ke negeri Yaman. Yaman tu di bawah jajahan Raja Kisra. Yang duta dia nama Bazan, wakil Parsi. Maka dia utuskan surat. Dia kata apa? Wahai Bazan, ib'ath ila hadzal rajul, utuskanlah kepada ni lelaki ni, Muhammad ini, dua orang lelaki yang kuat, yang gagah, suruh dia bawa Muhammad tu jumpa aku. Tu dia Kisra ni punya hebat lah, sombong kan. Maka Bazan pun ikutlah, duta dia kan, ikut. Dia pilih dua orang lelaki berjumpa pada Rasulullah SAW dan bawa surat yang diutuskan oleh Kisra. Tanpa bertangguh, duna ibta, tanpa bertangguh terus pergi, sehinggalah mereka berdua ni berjumpa dengan Nabi SAW. Masa tu, ketika tu Nabi SAW berada di Taif, dan mereka bertanya tentang ihwal Nabi, siapakah Nabi, di manakah Nabi berada. Maka orang-orang di keliling tu berkata huwa fi Yathrib, Nabi berada di Yathrib. Kemudian dia pun pergi, sampailah berjumpa dengan Nabi SAW. Pada ketika itu dia melewati satu orang Mekah. Orang Mekah. Dia ceritakanlah lelaki dua orang ni yang gagah ni, yang diutuskan oleh Kisra ni tadi. Dia ceritakan yang dia ni diutus oleh raja empire yang besar ni, Raja Kisra ni, nak bunuh Nabi, nak bawa Nabi jumpa Kisra. Memang tak selamatlah. Maka orang-orang Mekah yang dengar pada ketika itu memang tak suka dengan Nabi, terus sebarkan berita, bagi tahu pada kaum orang Mekah pada ketika itu, orang Quraisy, qarru ainan fa inna Kisra tasadda li Muhammad wa kafakum syarrah, kata dia. Tenang-tenanglah kalian kan, ini ada berita gembira, Raja Kisra ni akan menangkap Muhammad dan cukuplah bagi kamu segala perbuatan jahat Muhammad. Kan dia kata begitu pada kaum Mekah. Dah tengah risau, dah ada utusan nak ambil Muhammad, nak bunuh dia. Pada ketika itu orang Quraisy kan tak suka dengan Nabi SAW, sehingga Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kedua-dua lelaki ni sampailah berjumpa Nabi SAW, dan dia pun serahkan surat kepada Bazan, dan dia berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya inna malikal muluk, kami punya raja kerajaan kami Kisra ini telah menghantar kami ni, nak mengutus kepada kamu supaya nak ambil kamu, bawa datang jumpa dia. Supaya kami nak bawa datang kamu jumpa Raja Kisra. Fa in ajabtana kallamna Kisra bima yanfa'uka wa yakufu adahu anka. Kata kalau kamu terima apa yang disarankan ini, apa yang dikatakan ini, kami akan bagi tahu supaya kamu akan selamat. Kami tidak akan timpakan kamu apa musibah. Tapi kalau kamu enggan, kamu pun tahu, dua lelaki tadi beritahu kepada Rasulullah, kamu pun tahu Raja Kisra tu satu orang yang kuat, kerajaan yang besar, empire yang besar, dia boleh buat apa saja. Rasulullah SAW sikit pun tak takut. Fatabassama Rasulullah alaihi salatu wasallam, Nabi pun senyum. Nabi kata, irji'a ila rihalikuma al-yawm wa'tiya ghadan, kamu pulanglah dulu tempat kamu mana kamu rehat. Dia datang tu berehat satu tempat, kamu pulang dulu, esok datang balik. Ketika mana esok mereka datang jumpa Nabi SAW, dia kata, lelaki tu, dua lelaki gagah tu kata, kamu dah persiapkan diri ke nak jumpa Kisra? Maka Nabi SAW terus berkata,
lan talqiya Kisra ba'da al-yawm falaqad qatalahu Allah haitsu sallata alaihi ibnahu shirawaihi fi lailihi kadza min syahri kadza. Nabi SAW, ini antara mukjizat Nabi. Jadi Allah hantar khabar, Allah hantar khabar daripada malaikat. Sedangkan Nabi boleh kata apa? Nabi beritahu pada dia, kamu tak akan jumpa dah Kisra hari ini, setelah hari ini Allah telah bunuh dia. Kata Nabi, falaqad qatalahu Allah bunuh dia. Anak dia sendiri, yang mana sebab dia, penyebab dia ialah anak dia sendiri yang telah bunuh Kisra tu. Nama dia Shirawai. Pada malam demikian, pada bulan demikian. Tengok, Nabi tahu, Allah hantar malaikat bagi tahu pada Nabi. Dan dia pun bagi tahu pada dua lelaki ni tadi. Terus terkejut dengan dua lelaki ni. Tercengang-cengang dia. Waqala, dan dia berkata, dulu tu berkata, mana kamu tahu ni? Kami akan tulis apa yang kamu cakap ni, kepada Bazan ni, duta ni. Kalau betul, kalau tak betul, kamu ni akan diseksa. Kemudian pandai buat cerita palsu, kata kan. Tak tahu Nabi ni, Nabi Rasulullah kan, Nabi ada mukjizat yang Allah Taala boleh bagi pada Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW pesan kepada lelaki tu, betul apa yang aku cakap ni. Bagi tahulah kepada Bazan tadi, sesungguhnya agama ni, agama Islam ni akan sampai kepada kerajaan Kisra. Dan sesungguhnya kamu, kalau kamu nak selamat, bagi tahu pada raja kamu, kalau kamu nak selamat, kalau kamu nak selamat, ikutlah Aslam, tak masuklah Islam. Kata Nabi, kami akan berikan kamu kerajaan kamu. Kamu masuk Islam, bukan kami nak tawan kamu, kata Nabi. Tapi kerajaan tu kamu akan dapat, dan kamu akan menjadikan, kami akan menjadikan kamu raja pula dekat kerajaan kamu. Kami akan biarkan kamu merintah, tapi dengan syarat masuklah Islam. Itu Nabi SAW punya tawaran. Maka berjalanlah dua lelaki ni berjumpa menteri duta dari Bazan. Dia khabarkan apa yang Nabi kata, Raja Kisra dah mati. Selang berapa lama kemudian datang surat pula kepada Bazan yang bagi tahu yang bahawasanya surat daripada anak kepada Kisra, iaitu Shirawai. Yang dia bagi tahu apa? Dalam surat tu bagi tahu, amma ba'du, aku telah bunuh Kisra, aku dah bunuh ayahku. Aku tidak membunuhnya melainkan kerana nak membalas dendam. Anaknya akan nak balas dendam kerana ayahku ni telah banyak buat onar dalam kerajaan dia, dia kata. Saya macam tu. Kan, ini semua sebab berkat doa Nabi tu, kan. Sebab dia berkoyakkan surat Nabi, Allah kata porak-porandakan kerajaan dia. Akhirnya dia mati, dibunuh anaknya sendiri. Allahu Akbar. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Maka bila Bazan tadi baca, dia telah dengar khabar daripada dua orang utusan dia tadi. Dia kata apa? Dia kata, wa a'lana dukhulahu fil Islam wa aslama man kana min al-furs fi biladil Yaman, kata dia. Tunggu dulu. Kita tengok macam mana nanti, kalau lah betul. Bila dah dengar tu, bila dua lelaki tadi bagi tu pada Bazan, dia kata tunggu dulu, kalau betul apa yang dikatakan Nabi Muhammad ni, aku akan masuk Islam. Duta tu sendiri kata aku akan masuk Islam. Rupanya betul. Dan akhirnya aslama man kana ma'ahum al-fursi, masuk Islam lah ramai orang daripada orang Farsi di negeri Yaman pada ketika tu. Sebab dengar khabaran yang sahih daripada Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah kisah bagaimana Abdullah bin Huzaifah berjumpa dengan Raja Kisra, Raja Farsi tadi. Kisra Raja Farsi. Begitu juga tengok beraninya dia, dan akhirnya menyebabkan hidayat tersebar. Dengan sebab ada pergerakan daripada sahabat Abdullah bin Huzaifah tadi berkorban, tinggalkan anak bini dia sekejap, ikut perintah Nabi SAW. Begitu juga kisahnya di sini diceritakan juga kisah bagaimana Abdullah bin Huzaifah berjumpa dengan Kaisar. Kalau Kisra raja negeri Parsi, kalau Kaisar ni raja negeri Rom, yang kita kata Hercules tu. Pada perjumpaan yang Abdullah bin Huzaifah ni kepada kerajaan Kaisar negeri Rom, itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia ada beberapa kisah juga pada pada tahun ke-19 Hijrah. Pada ke-19 Hijrah, Umar bin Khattab telah mengutus satu rombongan untuk berperang dengan kaum Rom, dan dalam tu ada Abdullah bin Huzaifah. Hadirin yang dirahmati Allah, Kaisar juga adalah satu kerajaan yang Kaisar adalah satu raja yang besar, yang diagungkan. Rom ni satu empire yang besar juga. Dan dia pun tahu bagaimana keadaan orang Islam yang betul-betul sungguh-sungguh. Sahabat pada zaman sahabat,
orang-orang kafir ni mereka gerun sebenarnya dengan sahabat, takut sebenarnya, kerana sahabat ni betul-betul jaga agama kan, tak gentar dengan musuh kan, tak gentar dengan musuh, sanggup korbankan diri dia untuk agama Allah. Itu sahabat Nabi SAW, dia tahu dah kan. Jadi mereka dah pakat sehingga kan jemaah Abdullah bin Huzafah tadi telah ditawan, oleh siapa? Oleh kerajaan Rom tadi, Raja Kaisar. Jadi ketika tu, ketika mana mereka ditawan, dan dia tahu yang ditawan ni ialah sahabat-sahabat Nabi yang awalin, yang awal, memang orang yang betul-betul iman dia memang kuat. Ketika tu Abdullah bin Huzafah dilantik menjadi ketua daripada rombongan tadi yang ditawan tadi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka bila Malik Raja Rom tadi lihat Abdullah bin Huzafah, dia lihat Abdullah bin Huzafah dan dia kata, aku akan tawarkan kamu sesuatu. Maka Abdullah bin Huzafah kata apa? Apa dia? A'ridu 'alaika an tatanassara fa in fa'alta khallaitu sabila wa akramtu mathwak, kata dia. Aku akan bantu kamu. Aku akan tolong, aku akan bebaskan kamu kalau kamu ikut apa aku cakap. Aku akan muliakan kamu. Tapi apa kata tawanan-tawanan yang lain bersama Abdullah bin Huzafah? Kata, hayhat hayhat, innal mauta la ahabbu ilayya alfa marrah mimma tad'uni ilaihi, kata dia. Semangat. Sahabat-sahabat dia kata apa? Sesungguhnya kematian ni lebih aku cintai daripada alfa marrah, daripada 1000 kali daripada apa yang kamu nak tawarkan pada kami, kata dia. Tawarlah apa pun, kalau benda tu menyebabkan kami ni berpaling daripada Islam, berpaling daripada Allah, mati itulah lebih baik pada kami, kata sahabat. Masya Allah. Maka Kaisar pun berkata, dia pun arahkan satu orang yang pemberani, dia arahkan satu orang untuk apa? Untuk panahkan mereka ni, nak takut-takutkanlah. Sehingga dia kata, kalau kamu nak ikut pada kami, keluar daripada agama Islam, kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Nabi tetap dengan pendirian mereka bersama Abdullah bin Huzafah tadi, tetap dengan pendirian dia, tetap dengan Islam, tak nak berpaling. Dia tak putus asa. Raja Kaisar ni okey, dia duduk kat depan tu, tawanan-tawanan tu ramai kan. Dia kata apa? Urmuhu qariban min rijlihi, semua diikat, disalib, diikat, fasuliba, diikatlah tangannya, kakinya, disuruh untuk tombak ataupun panah dia dekat dengan kakinya, di antara dua kaki, nak takutkan je kan. Wa huwa ya'ridu alaihi, dia semata-mata nak menawarkan supaya keluar daripada agama Islam. Bila dia buat demikian, tetap sahabat-sahabat Nabi enggan. Dia tak puas hati lagi Kaisar ni, saja nak uji, nak tengok. Dia pun tahu, dia nak tengok macam mana sahabat punya tahap keimanan. Dan dia pun dia perintahkan pengawal-pengawal dia cari kayu-kayu, bakar. Lepas tu ambil satu kidir. Kidir ni macam periuk yang besar. Satu periuk lah, kita kata periuk besar. Dijalakan api, dimasukkan air, kemudian disuruh tawanan-tawanan tadi masuk satu persatu, masuk dalam air tadi. Kemudian Raja Kaisar dalam kisah ni, thumma altafata ila Abdullah bin Huzafah wa da'ahu an-nasraniyah fa kana ashada iba'an laha min qabl. Dia tengok pada Abdullah bin Huzafah dan bagi tahu masuk pada agama Nasrani. Palinglah kamu daripada Islam. Tapi Abdullah bin Huzafah tetap iba'an, tetap tak nak, asyadda iba'an, tetap tak nak, enggan. Bila dah macam tu, putus asa dah, dia kata okey, kalau macam tu seorang-seorang masuk. Dimulakan dengan Abdullah bin Huzafah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tiba-tiba nampak Raja Kaisar tadi, Abdullah bin Huzafah nangis. Dalam kisah ni sahih baru, falamma dhuhiba bihi dama'at ainahu, tiba-tiba nangis, keluar air mata daripada Abdullah bin Huzafah. Raja Kaisar dah senyum. Ini takutlah tu. Innahu qad baka, nangis. Rudduhu ilaihi, panggil dia sini. Kata Raja Kaisar.
Dia pun beritahu, masuk, kalau kamu nak selamat masuk agama Nasrani. Tetap juga fa abaha, tetap enggan. Lepas tu kenapa kamu menangis? Famal ladzi abkaka idzan, kenapa kamu menangis? Kata qala abkani anni qultu fi nafsi tulqal ana fi hadhil kidri fatadhhabu nafsuk wa qad kuntu ashtahi an akuna li bi'adadi ma fi jasadi min sya'ri anfus, kata dia. Aku nangis ni bukan sebab aku takut, kata Abdullah bin Zafar. Allahu akbar. Sekarang ni aku akan dimasukkan dalam air panas yang aku akan mati. Bila aku mati, jasad aku ni satu je yang akan mati. Dia kata, dia bagi tahulah, aku nangis ni sebab apa? Sebab aku nak, kalaulah jasad aku ni sebanyak min sya'ri anfus, sebanyak bulu roma yang ada kat tangan aku ni, fatul qakullaha fi hadzal qidri fi sabilillah, maka dimasukkan dalam ni, dalam periuk panas ni, dalam cerik pada dalam apa, kuali panas, periuk panas ni, satu persatu di jalan Allah Taala. Kenapalah aku seorang je, kalau nak aku nak jiwa aku ni banyak dimasukkan dalam api tadi. Terus kata Kaisar ni kan, dia tengok memanglah orang Islam, orang-orang yang betul-betul kuat iman pegangan dia, sampaikan macam tu sekali, berani dia mati untuk agama. Last sekali dia bagi tahu pada Abdullah bin Huzaifah, kalau macam tu kan, kau ciumlah kepada aku akan bebaskan kamu. Abdullah bin Huzaifah kata apa? An jami'i asar al-muslimin, semua orang Islam yang kamu akan bebaskan. Semua orang Islam aku akan bebaskan, kata Kaisar. Dia dah putus asa lah, nak seksa apa semua dah tak terkesan lah. Semua rela mati kerana Allah, tak payahlah, kata dia, bebaskan je lah. Maka kata Abdullah bin Huzaifah, aku pun berkata pada diriku, fakultu fi nafsi aduun min a'da'illah uqabbil ra'sahu fayukhali anni wa an usar al-muslimin. Dia ni tetap musuh Allah Ta'ala. Aku cium kepala dia bukan sebab nak sembah dia, nak hormat dia, cuma sebab aku nak menyelamatkan orang Islam yang lain. Niat dia macam tu. La daira fi dhalika alayya, maka tidak ada kemudaratan ke atasku tentang perkara ni. Maka dia pun hampir kepada kepala dia, cuma cium kepala dia. Riwayat mengatakan dia bukan, wallahu alam, ada setengah riwayat, ada ustaz kita bagi tahu, cara dia cium tu, baju dia panjang, dia cium tu dekat atas baju, syarat, wallahu alam lah, tak nak cium tu kat kepala dia, tapi isyarat cium jugalah. Bila dia buat demikian, Raja Rom tadi, Kaisar pun tengok, dilepaskan orang Islam, Abdullah bin Huzaifah dan sahabat-sahabat yang lain yang ikut bersama. Sehinggalah Abdullah bin Huzaifah berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan menceritakan perkara tadi. Maka sebab itulah Sayyidina Umar berkata apa? Haqqun ala kulli muslimin, berhak atas setiap orang Islam yang ada kat sini cium kepala Abdullah bin Huzaifah. Gembira Umar bin Khattab tadi dengan perbuatan Abdullah bin Huzaifah. Jadi kat situ nak bagi tahu, bukan dia cium tu kerana nak beriman dengan Raja Kaisar yang kafir tadi, tapi disebabkan ada maslahat yang lain, nak menyelamatkan orang-orang Islam yang lain daripada ditawan juga. Kemudian kata Umar bin Khattab, wa ana abda'u bidzalik, aku yang akan memulakan untuk mencium kepala Abdullah bin Huzaifah, dan kemudian dia mencium dan sahabat-sahabat lain pun cium kepala dia, nak memulakan Abdullah bin Huzaifah. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Kisah ni memang dah memang dalam sejarah, kalau kita kenal Abdullah bin Huzaifah, memang kisah dia ni lah, Rom dan Parsi yang dia jumpa nak atas masuk dakwah ilallah. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, inilah sahabat-sahabat Nabi SAW yang taat, yang cintakan agama lebih daripada cinta segala-galanya, sanggup korbankan diri dia, sanggup korbankan masa, harta dia untuk agama Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik pada kita untuk kita merasakan. Itu sebab ulama kata kemanisan agama itu telah dapat dalam diri sahabat-sahabat. Manis ni agama sebab susah payah. Ini pun kita tengok daripada luaran kita ni pun, kalau kita susah payah pada satu perkara, kita akan rasa bernilainya perkara tadi. Jadi hari ini kita belum, ulama bagi tahu, belum kita rasa susah payah untuk agama. Kita baru korban sikit-sikit. Kita baru korban sikit-sikit tu sebab kita belum ada rasa sayang pada agama. Jadi kita pupuklah rasa sayang, kita ada risau macam mana orang lain boleh taat perintah Allah. Kita pun ada risau juga macam mana semua orang Islam dan dunia ni, semua orang atau semua umat Nabi terus dapat hidayat untuk istiqamah dalam aman, jaga perintah Allah. Jadi bila kita jaga perintah Allah, barulah rahmat Allah akan turun. Setiap apa yang berlaku di sekeliling kita, musibah, semuanya berlaku disebabkan tangan-tangan manusia, Allah kata dalam Quran. Tangan manusia itu maksudnya apa? Dosa-dosa, kerosakan yang kita telah buat.
Di atas sebab itulah kita semua kena minta taubat pada Allah. Secara ijtimai kita semua kena secara bersama-sama berjemaah bertaubatlah kita kepada Allah, istighfar kan. Mudah-mudahan dengan taubat kita, dengan kita menyatakan kesalahan kita di hadapan Allah, Allah Ta'ala angkat musibah-musibah yang berlaku di sekeliling kita sekarang ni, masya-Allah kan. Jadi saya tengok sahabat-sahabat Nabi ni sebab apa mereka korbankan di masa mereka untuk agama, sehingga kan mereka rasa kemanisan, sanggup mati untuk agama Allah Ta'ala. Disebabkan pengorbanan mereka lah hari ini kita dapat agama. Jadi perkara yang sama ulama kata, kalau kita hari ini pun sama-sama berkorban, sama-sama ada kerisauan, ada kerut dahi kita macam mana keadaan umat hari ini, bukan hanya fikir kubur masing-masing, lantaklah kan kita, kadang kita fikir agama apa, amal kau lah, amal aku, tak boleh. Ulama kata kita kena ada fikir, takut-takut nanti di akhirat kaki kanan kita masuk syurga, kaki kiri kita ditarik oleh orang lain, jiran kita. Kau amal dulu seorang-seorang, tak pernah pun nak ajak aku kan. Kau baca Quran seorang-seorang, tak ada pun nak ajak aku kan. Takut perkara tadi menyebabkan kita terhambat untuk mendapat rahmat Allah di akhirat. Jadi kita adalah tanggungjawab kita kan, tanggungjawab kita berjiran 40 kanan, 40 kiri, 40 belakang, 40 depan kan, supaya kita saling nasihat menasihati kan, tentang perkara agama, anak isteri kita, dan umumnya untuk umat seluruh alam, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik pada kita untuk amal dan ambil iktibar daripada apa cita-cita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada apa soalan? Ada? Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ahbabna sahabata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asdaqal hubba wa a'maqah fahabna yawmal fazain akbar li ayyin minhum fa innaka ta'lamu anna ma ahbabnahum illa fika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.